Tutorial bagi anda yang masih lagi muskil dan tidak mempunyai cukup pengetahuan sedalamnya sebelum dilakukan ataupun dilaksanakan GST menjelang 1 April nanti. Minggu lalu adalah merupakan debut ataupun episod pertama dan banyak soalan telah sempat kami kumpul dan kelihatannya kita masih perlu melanjutkan lagi persoalan kerana setiap satu episod GST 101 ini adalah merupakan building blocks, adalah merupakan tutorial dibina secara modular supaya akhirnya setiap satu persoalan itu boleh ditangani mengikut sektor secara spesifik, pembuatan, peruncitan, perumahan dan seumpamanya. Jadi anda boleh bertanya kenapa saja caranya anda memanfaatkan ruang yang kami sediakan. Talian akan kami buka seketika nanti selepas kita memulakan perbicaraan bersama tetamu yang akan saya perkenalkan seketika nanti. Talian yang kami buka 03-2282-9062 akan dipaparkan dari semasa ke semasa. Selain daripada Facebook, Twitter juga anda boleh manfaatkan. Typekan tanda hash RTM GST 101. Kesemua persoalan yang ditanyakan di situ akan diangkat dan seharusnya jawapan itu akan dapat kami berikan di sepanjang 8 episod GST 101 ini. Anda tidak harus muskil lagi dan bertanya di sini. Minggu lalu kita telah pun mempertegaskan bagaimana ingin mengenal pasti syarikat yang telah pun mendaftar GST, bagaimana ingin mendaftar GST, persoalan berkait dengan threshold ataupun nilai ambang, dan hari ini kita akan melanjutkan lagi persoalan-persoalan yang berkait tentang mempertajamkan lagi kefahaman masyarakat tentang pelaksanaan GST yang tidak berapa lama lagi. Seketika nanti kita akan kongsikan timer ataupun tempoh kira detiknya. Seperti mana lumrah, kami juga menyediakan kuis pada minggu ini. RM100 disediakan kepada soalan yang dijawab dengan betul. Jawapan yang pertama diberikan melalui email ke GST 101@rtm.gov.my. Bukan sekarang, nanti akan dikemukakan soalannya. Tetapi seperti mana biasa juga, kita mengumpulkan pandangan awam. Dan hari ini Mamat GST sekali lagi telah turun ke lapangan dan mengutip persoalan-persoalan. Kita bersama Mamat GST. Di salah sebuah kedai pasaraya di Ibu Negara, dan sekarang ini saya ingin meninjau barangan yang dikenakan GST dan ada sesetengah barangan yang tidak dikenakan GST. Puan nak tahu tak antara barangan yang tak dikenakan GST adalah seperti susu tepung, minyak dan juga beras. Dengan adanya GST ini, cukai dikenakan hanya 6% dan cukai ini lebih telus, efisien dan mesra kepada semua orang. Okey Kak. Assalamualaikum Kak. Kak nak beli tepung? Ya, tak beli tepung. Kak nak tahu tak, pada tahun hadapan, selepas pelaksanaan GST, tepung gandum tidak akan dikenakan GST. Oh, ya ke? Ya, tepung gandum, susu tepung, beras, minyak masak tidak akan dikenakan GST. Kalau akak nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan GST ni, akak jangan lupa tengok TV1 pukul 9 malam hari Ahad ni, GST 101. Jangan lupa tengok tak Kak? InsyaAllah. Pakcik tahu tak antara barangan yang tak dikenakan GST pada tahun hadapan adalah seperti beras ni. Ya, seperti beras. Maksudnya pakcik pun dah tahu banyak berkenaan dengan GST. Mana pakcik tahu pasal GST ni? Melalui televisyen ke, pembacaan ke macam mana? Dua lah, satu daripada televisyen, kedua daripada pembacaan lah. Dan juga kadang-kadang daripada perbincangan kawan-kawan, berbincang kan. Oh, baguslah pakcik ni. Sebab kita duduk di komuniti ni, Betul-betul. ada perbincangan lah. Rata-rata orang ramai yang ditemui sudah mulai faham berkenaan dengan GST dan barangan yang tidak dikenakan GST pada tahun hadapan. Dan Syed Munawar ada lagi perbincangan berkenaan dengan GST ni di studio sekarang ini. Silakan Syed. Terima kasih Muhammad GST sudah pun terpapar siapa tetamu saya pada malam ini secara langsung dibawakan dari Wisma TV Angkasa Puri Kuala Lumpur di dalam studio ataupun bukan studio, kita panggil apa ini? Ruang foyer ini bersama Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Keuangan 1. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua penonton yang menonton rancangan GST 101 pada malam ini. Terima kasih Datuk. Datuk punya kesabaran ya nak menangani soalan-soalan nanti. Kita ada banyak soalan rancangan ini bersiri Datuk. Nampaknya kita harus punya kesabaran Datuk. Tapi itu harus dilakukan Datuk. Ya,
Di luar sana banyak yang mengelirukan tentang GST ini dan dikelirukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam media sosial juga ada kekeliruan dan dia menjadi viral kekeliruan itu. Maka pada program seumpama ini, tahniah kepada RTM, Tuan Syed dan kawan-kawan kerana membantu kerajaan bagi menerangkan dan menjelaskan satu cukai yang lebih baik daripada cukai yang ada sekarang. Apabila saya sebut sekarang ini ada cukai, ramai orang terperanjat. Dia tak Bila perasan, masa kita bayar cukai. Jadi cukai ini ada dua, satu cukai langsung, satu cukai tidak langsung. Cukai langsung itu contohnya ialah cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan individu, kemudian duty stamp dan sebagainya, itu dikutip oleh lembaga hasil dalam negeri. Kita ada satu lagi cukai, iaitu cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung ini cukai perkhidmatan, cukai jualan yang ini dikutip oleh custom. Begitu juga duty custom, duty excise dan sebagainya. Dan kenapa saya kata bahawa kita sebenarnya sudah bayar cukai? Inilah yang saya ingin jelaskan di sini, bahawa ada 3 kumpulan barangan dan perkhidmatan yang pada saat dan ketika ini kita sudah membayar cukainya. Pertama, barangan makanan diproses, kita bayar 5%. Apa contoh? Maggi, Mami, aiskrim, Ajinomoto, rempah ratus, biskut, bihun dan sebagainya, itu kita sudah bayar 5%. Secara kita tidak sadar, dikutip oleh custom, dikilang-kilang, kemudian kilang tidak menyerap kos itu, dipindahkan ke pemborong tidak serap dipindah pada pekedai tidak serap, kos itu dipindah kepada kita yang membayarnya. Ada satu lagi kumpulan ialah yang 10%. Apakah yang 10% itu? Pakaian kita, kasut kita, seluar kita, beg tangan kita, kemudian perabot di rumah kita, barangan elektrik, kereta dan seumpamanya, itu ada 10%. Dikutip oleh custom, dikilang-kilang yang berkaitan, kilang-kilang itu tidak menyerap kos, dipindah kepada pemborong, pemborong tidak serap kos, dipindah kepada pekedai tidak serap kos, kita yang membayar 10% itu. Oleh kerana ada rantaian perkhidmatan itu daripada kilang kepada pemborong, pemborong kepada pekedai, pekedai pada pengguna, berlakulah apa yang dipanggil sebagai cukai atas cukai. Yang barangan 5% tadi, oleh kerana ada cukai atas cukai, kesannya jadi 8%. Kemudian barangan yang 10% tadi, apabila ada cukai atas cukai, dia boleh menjadi 15 ke 18%. Apa maksudnya itu? RM5 jadi RM8, RM10 jadi RM15, RM18, ya. Termasuk dalam harga barangan yang kita beli, yang kita bayar. Itu yang menjadi sepatutnya kepahaman pada kita. Itu dia gambar 5% barang dan 10% barang. Kita boleh nampak di situ makanan diproses 5%, lepas tu 10% itu makanan-makanan pakaian-pakaian, kemudian kereta, barangan elektrik, perabot dan sebagainya, itu ada 10% yang kesan akhir menjadi 15 ke 18%. Yang 5% 10% ini tidak kelihatan di mata kasar kepada pembeli. Tidak kelihatan, itu yang menjadi halnya. Lantas kita rasa kita tak bayar cukai, lantas diberitahu kepada kita ini satu kezaliman. Selama ini kita tak bayar, lepas ini kita akan bayar. Tak betul perkara itu. Selama ini kita sudah bayar tapi kita tidak perasan. Lepas ini kita bayar tapi kita perasan. Itu nampak dia. Semua jadi nyatakan. 0322829062 bersama Yang Berhormat Dato' Haji Ahmad Maslan. Anda boleh bertanyakan soalan kalau masih ada kemusykilan. Lebih-lebih lagi membetulkan herotan kalau ada kefahaman yang sebab sejurus selepas saya ke udara, Dato', minggu lalu adalah merupakan episod pertama GST 101. Sejurus selepas saya ke udara, saya menerima WhatsApp menjelaskan. Tadi Datuk sudah menjelaskan tentang bagaimana pengeluar tidak menyerap kos. Jadi mereka memberikan gambaran secara terperinci, panjang kalau saya membaca, bagaimana pengiraan GST ini akan mengakibatkan cukai bertokok, cukai bertambah daripada peringkat pengeluar, pemborong, peruncit. Jadi dia kata 6% kali 3, 8%, walaupun telah dijelaskan minggu lalu di dalam episod yang sama. Tapi sejurus selepas itu saya menerima WhatsApp menjelaskan hal yang sebaliknya. Ya, sebenarnya itu Tuan Syed, saudara Syed, itu tidak betul, ya. Sebenarnya yang betul ialah 6% di peringkat kilang itu mereka boleh klaim balik daripada custom. Kemudian 6% lagi daripada pengedar dan pemborong itu mereka boleh klaim balik daripada custom. Kemudian 6% di peringkat kedai juga boleh diklaim balik daripada custom, dan klaim ini
menggunakan online, harapan kita dalam 14 hari boleh diproses. Okey. Kalau guna manual, harapan kita 28 hari, 14 kali 2, 28 hari. Dua-dua option ada. Ada 2 option dan mereka boleh dapat kembali apa yang mereka bayar. Itu dipanggil ITC, Input Tax Credit. Okey. Dan perkara ini tidak ada dalam SST sekarang. Akibat daripadanya, apabila tidak ada, 10 dan 5% itu ditokok kepada pengguna. Ya. Tetapi oleh kerana ada dalam GST bahawa mereka boleh claim balik, yang itu tidak patut diserahkan pada pengguna untuk membayar. Okey. Ada orang kata apa hal pengguna pula yang kena? Kenapa kilang, kenapa pemborong, kenapa pekedai tak kena? Saya nak maklumkan, kilang, pemborong dan juga pekedai itu juga adalah pengguna. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kilang, yang bekerja di kilang. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perniagaan pengedaran. Mereka adalah orang-orang yang punya kedai runcit. Mereka juga pengguna. Mereka sebenarnya kena selaku pengguna. Namun GST bukan menjadi kos pada perniagaan. GST tidak menjadi kos pada perniagaan kerana mereka boleh claim balik segala cukai yang mereka bayar dalam bentuk GST itu dan tidak patut menokok kepada pengguna akhir. Akhirnya 4 bulan 21 hari 2 jam 43 minit 44 saat itulah merupakan tempoh kira detiknya. Boleh dilihat dari Sampai ke saat. Sampai ke saat boleh dikira tu. Ada yang kata ini mengerikan tengok timer ni tu. 0322829062. Selain daripada komen anda di Facebook dan Twitter, anda boleh menaipkan tanda hash RTM GST 101. Kita akan mengangkat persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Selain daripada soalan kuis yang akan kami kongsikan pada bila-bila masa saja lagi, setiap jawapan yang betul. Terima kasih kepada Kementerian Kewangan menyediakan hadiah ini RM100 kepada semua jawapan yang betul. Kita akan kongsikan seketika nanti. Dan juga Zaid, kita juga ingin jelaskan kenapa kita perlu buat GST ni. Okey. Selepas inilah agaknya. Kita ada break boleh belum lagi. Belum lagi. Datuk nak menjelaskan Kenapa kita perlu laksanakan GST ni? Yang pertama ialah sistem SST sekarang ini cukainya tidak cekap, tidak berkesan dan tidak telus ya. Oleh kerana itu kita inginkan sistem cukai yang cekap, berkesan dan juga telus. Itu sebab kita laksanakan GST. Itu pertama. Yang kedua ialah kita ingin mengurangkan apa yang dipanggil sebagai the black economy, the underground economy ataupun apa yang dipanggil sebagai ekonomi bawah tanah. Ni apa bendanya ni? Ialah orang tak bayar cukai, orang lari cukai, orang tipu cukai. Penyeludupan dan sebagainya itu 30% daripada ekonomi negara berlaku demikian. Dan SST menyebabkan perkara itu, tetapi GST boleh mengurangkan separuh. Separuh. 10 ke 15% sahaja tinggal ekonomi gelap ataupun ekonomi samar ataupun ekonomi bayangan ataupun ekonomi bawah tanah yang orang lari dan tak bayar cukai itu. Oleh kerana keberkesanan sistem itu, maka kita boleh dapat pungutan yang lebih. Kalau kita dapat pungut hasil yang lebih, kita bagi pada siapa, Syed? Kita bukan nak bagi pada orang luar negara. Kita bagi kembali kepada rakyat. Konsep cukai ini, apakah yang terpenting konsep cukai ini? Kita ambil daripada rakyat, kita kutip daripada rakyat, kita dapatkan daripada rakyat, mudah-mudahan rakyat dengan rela hati memberikan, kita proses di Dewan Rakyat, kita proses itu melalui bajet dan sebagainya. Lepas itu kita kembali kepada rakyat, kembalikan kepada rakyat. Hasil cukai itu kita kembalikan kepada rakyat. Ini yang penting, dari rakyat, diproses di Dewan Rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Setiap sen itu kita kembalikan pada rakyat. Kerajaan bukan nak songlap duit tu, ya. Kita nak songlap buat apa? Kerajaan tak cukup duit pun, itu sebab kita panggil bajet kita defisit. Perbelanjaan melebihi daripada pendapatan, ya. Jadi kita nak dapatkan pendapatan yang lebih, kemudian daripada pendapatan yang lebih ini kita berikan lagi kepada rakyat. Sekarang ini daripada RM100 hasil kerajaan, RM56 adalah daripada cukai pendapatan dan juga cukai syarikat. RM31 daripada cukai petroleum. Dan pendapatan daripada cukai pendapatan syarikat dan juga pendapatan individu dan cukai petroleum ini tidak mencukupi, ya, dan dia kadang-kadang turun naik. Oleh kerana itu kita ingin hasil yang stabil. Hasil yang stabil ini kita boleh dapati daripada GST. Itu antara sebab kenapa kita nak laksanakan GST. Kita banyak mendengar penjelasan soal bagaimana GST ini akan menyekat penularan black economy. Tapi mekanismenya bagaimana GST ini lebih cekap? Mengapa SST gagal tapi kenapa kali ini GST boleh? Ya, puncanya ialah kerana input tax credit tadi.
bahawa syarikat-syarikat yang mendaftar sekarang ini ada 130,554 syarikat setakat hari ini. Okey. 130,554 syarikat. Mana-mana syarikat yang mendaftar, mereka boleh mendapatkan input tax credit ini. Mereka boleh dapatkan cukai kembali itu daripada custom. Oleh kerana dapat cukai kembali daripada custom, maka ramai yang bersetuju untuk mendaftar. Kalau mereka tak mendaftar, mereka tak boleh dapat claim. tak boleh claim. Okey. Tak boleh claim. Claim ni umpama blank check yang dibagi oleh kerajaan kepada mereka, ya. Dan ada penipuan claim. Kami Ya, tahu dah, UK kami banyak. tahu dah penipuan claim Belum ini. sempat tipu, Datuk dah Kalau tahu. berani tipulah kalau nak masuk dalam lock up, Okey. masuk dalam penjara, ya. Ada invoice palsu dan sebagainya. Jadi mana-mana syarikat ini mereka inginkan claim itu, mereka mendaftar. SST ni tak ada claim itu sebab mereka tak nak daftar. Okey. Itulah proses yang amat baik. Dalam GST ini kita ada yang dikenali sebagai claim tadi, ya. Kita boleh claim segala tax yang dikenakan GST kepada input barangan yang kita keluarkan. Apa contoh? Kalau kita buat perabot, kayunya itu ada 6%, maka kita boleh claim balik 6% itu. Perabot itu ada kain, ya. Ada 6% pada kain itu boleh claim balik. Ya. Kemudian kilang perabot itu ada elektrik, ada 6% pada elektrik itu boleh claim balik. Macam-macam lagi dia punya proses itu dia boleh claim balik. Dan ini menunjukkan bahawa GST bukan kos sebab kepada perniagaan. Ini satu lagi baik GST ini, iaitu dia boleh menurunkan kos perniagaan. Apabila kos perniagaan turun, harapan kita ialah barang pun harganya turun. Itu dia. Tapi tidak ada jaminan, Datuk. Itu harapan. Kerana apa yang ditanyakan di Facebook adalah mereka boleh claim, benar, hasil daripada ITC itu, input tax. Tetapi apa jaminannya daripada claim itu mereka akan mengurangkan kos yang diletakkan kepada rantaian nilai berikutnya, daripada pembuat kepada pengedar. Apa jaminannya mereka akan buat pengurangan kos itu? Kerana dari segi psikologi peniaga, ya, ini ruangnya bagi mereka di satu sudut, at the back end mereka boleh claim, di sudut yang lain pula apa gunanya untuk dikurangkan? Bagaimana mekanisme pengurangan harga itu boleh berlaku? Malaysia ni akan lebih teratur dan rakyatnya akan lebih puas hati kalau mereka ada 3 ilmu. Okey. Ilmu pertama ialah ilmu keuangan. Jangan belanja melebihi pendapatan. Ilmu kedua ilmu perniagaan. Tambah wang kita, tambah pendapatan kita dengan perniagaan. Ilmu ketiga ialah ilmu kepenggunaan. Apa maksud ilmu kepenggunaan? Kita boleh memilih. Mereka yang degil tidak mahu menurunkan harga barang, kita jangan beli kat kedai itu, kita beli kedai lain. Okey. Kuasa pengguna itu boleh memilih dan pengguna juga boleh memboikot. Dan pada ketika yang sama kerajaan boleh menangkap mereka yang sengaja menaikkan harga barang. Tiba-tiba barang itu RM10 naik jadi RM20 tanpa sebab, kita boleh tangkap menggunakan akta pencatutan, akta kawalan harga, ya, dan anti pencatutan. Ya. Okey. Pencatutan itu jarang kita dengar bunyi itu, ya. Mencatut Pencatutan itu maksudnya ialah mendapat keuntungan yang berlebihan. Lebih pada 25%, ya, keuntungan itu mungkin 30, 40, 50%, maka kita boleh tangkap mereka dan dakwa. Satu lagi kita haraplah supaya perniagaan di Malaysia ini jangan dimonopoli oleh kumpulan-kumpulan yang tertentu. Sebab apa? Ini penting ni. Kalau orang Cina, peniaga Cina menaikkan harga barang, pergi kedai Melayu. Ya, kalau Melayu menaikkan harga barang, pergi kedai India. Kalau kedai India naikkan harga barang, pergi kedai Mamak. Kalau kedai Mamak menaikkan harga barang, patah balik kedai Cina, dia dah turun ke belum? Kena rajin lah sikit. Oleh kerana itu, kita inginkan semua bangsa yang ada dalam Malaysia ini menjadi usahawan, peniaga. Jadi tidak ada mana-mana satu kaum yang boleh memboikot, yang boleh kata orang itu sabotage ekonomi negara Malaysia dengan sengaja menaikkan harga barang. Ini penting perkara ini. Okey, masanya untuk kita kongsikan soalan kuis yang pertama. Jadi boleh Datuk, Ya. Kita kongsikan soalan yang pertama. Anda boleh berlumba-lumba untuk memberikan jawapan. Mana soalannya? Boleh kita saksikan. Anda hanya perlu menjawab menggunakan email saja. Jadi soalan kuis yang pertama untuk hari ini, bilakah tarikh pelaksanaan GST seperti yang diumumkan oleh pihak kerajaan? Pelaksanaan, ya, bukan tarikh pengumuman. Kerana pengumumannya ramai yang mungkin dah lupa pada bajet tahun lalu. Macam senang je soalan ni. Itulah, ini memang nak bagi bonus je ni. Siapa cepat dia dapat ni, Datuk. RM100 ni? 100, Datuk. Wah. Ini untuk bantu bayar GST, ya. Jadi jangan belanja beli baju pula. A 1 Januari 2015, B 1 Mac 2015, C 1 April 2015 dan cara menjawab, berikan nama anda, emailkan jawapan, email saja.
Hanya email yang pertama, jawapan yang betul akan memenangi RM100 dan memberikan alamat emailnya adalah gst101@rtm.gov.my. Berikan nama anda, berikan jawapannya, berikan my card dan berikan nombor telefon. Itu syaratnya. Nama, my card, nombor telefon dan hantarkan email yang pertama. Kita akan umumkan di akhir rancangan. Awal Datuk, kita pantas ni. Keputusan terus kita maklumkan di hujung siaran nanti siapa yang akan memenangi. Makin kreatif lah program ni. Makin kreatif. Ya. Rupanya ramai yang menanti-nanti. Dia ada yang bagi email tu dia nakal. Dia kata dia nak gunakan 100 ni nak bayar GST. Jadi dia kumpul RM100 tiap minggu. Okey, jadi terus. Macamlah sebelum ni dia tak bayar SST. Dia tak perasan. Itu masalahnya. Dia tak perasan. Ramai rakyat tidak sadar selama ini mereka sudah bayar SST. SST itu apa? Sales tax, service tax. Ya. GST itu apa? Goods and Services Tax. Okey, ada soalan lanjut daripada itu Datuk. Okey. Kita menarik nafas seketika sementara memberikan ruang untuk penonton menjawab. Jadi teruskan kesetiaan anda GST 101 bersambung sejurus selepas ini. Okey, pelaksanaan GST lagi 4 bulan 21 hari 2 jam 31 minit 24 saat. Tepat tu pengiraan kita tu. Boleh pergi ke custom ataupun gst.customs.gov.my. Minggu lalu kita telah pun kongsikan di mana pautannya untuk anda mendapatkan pelbagai persoalan. 0322829062. Saya ulangi semula, 0322829062. Anda bertanyakan soalan. Sementara kita ada orang politiknya, tanya soalan politik GST pun boleh tu. Boleh. Ada. Tanya soalan minyak lah. Okey, itu soalan berkaitan dengan minyak. GST atau tidak? Minyak. Silakan Datuk. Ada ramai yang panas nampaknya 2-3 hari ni. Ya. Bertanya soal GST minyak ni. Tak boleh turun ke harga minyak ni? Mereka marah juga saya ni. Ya. Tak apalah. Saya ingin membuat penjelasan satu perkara bahawa pada saat dan ketika ini kita masih ada lagi 12 sen subsidi. Walaupun harga minyak dunia turun, saya akan mencadangkan kepada kerajaan apabila minyak turun sehingga 70 ke 75 US dollar satu tong, saya akan mencadangkan kepada kerajaan supaya kita turunkan harga minyak. Wah, kita tak dengar tepukan, tapi biar saya tolong tepuk sekarang Datuk. Itu jaminan Datuk. Sekarang ni apa sokongan yang perlu Datuk daripada rakyat ni? Tolong sokong Datuk. Saya tentu sokong. Tolong sokong lah. Kita akan berjumpa dengan Perdana Menteri dan bercakap sendiri pada beliau bahawa jika minyak dunia ini 70 ke 75 maka kita turunkan. Sekarang ini 85 US dollar satu tong. Kalau 70 hingga 75 apa logiknya Datuk meletakkan 70 75 tu dan tidak sekarang? Dia di bawah para subsidi sekarang ini. Sekarang ini minyak kita bersubsidi RM2.30 minyak bersubsidi. Ya, ada baki 12 sen. Ada 12 sen lagi subsidi. Ada 12 sen lagi subsidi. Tapi kalau minyak itu turun sehingga 70 hingga 75, baki 12 sen tu dah tak ada. Hapus. Apabila dah tak ada, kita tak perlulah cadangkan apa yang dipanggil sebagai cukai jualan 58 sen setiap 1 liter tu. Orang marah kalau nak kena cukai-cukai lagi. Jadi elok tak payah kena cukai jualan, turunkan je harga minyak tu. Kita nak tengok harga barang turun atau tidak, Said. Itu satu itu cabaran kepada peniaga tu. Jadi peniaga boleh telefon kami boleh atau tidak 0322829062 untuk bertanyakan tentang penurunan harga. Tapi itu Datuk mengatakan kita memahami bahawa situasi harga petroleum ini sangat volatile, sangat eratik turun naiknya. 70 ke 75 jaminan Datuk membentangkannya kepada kabinet untuk diturunkan. Tapi kalau tiba-tiba naik selepas itu, apakah tindak balasnya akan sepantas itu juga untuk disesuaikan? Bolehkah nanti kita apungkan betul-betul seperti mana setengah negara melakukan itu? Itu yang kita sedang laksanakan sekarang ini, iaitu cobaan kita untuk pada bulan Januari melakukan rasionalisasi subsidi dan pada bulan Jun melakukan rasionalisasi subsidi untuk RON 95, Januari untuk diesel. Kita sedang melaksanakan perkara itu, kita sedang menunggu sehingga 10 hari bulan ini cadangan-cadangan daripada syarikat-syarikat. Apakah cadangan mereka kita dah buka, apakah cadangan syarikat-syarikat, bererti berapa banyak pendapatan lah, kaedah bagaimana menggunakan kad atau semua itu semua belum diputuskan, baru kita sedang dalam proses mengkaji dan mendapat yang mana paling baik daripada syarikat-syarikat itu cadangan-cadangan. Jadi oleh kerana itu sabar. Tapi kalau minyak itu semakin turun, baguslah. Minyak semakin turun, bererti inflasi
inflasi juga akan turun, harga barang akan turun. Kalau minyak semakin turun dan kita turunkan harga minyak RM2.30 turun pada RM2 ke, turun pada RM2 ke, turun kepada berapa ke, ya, baguslah. Namun harapan kita janganlah negara OPEC ni tiba-tiba bersidang, lepas itu membuat keputusan untuk kurangkan pengeluaran minyak dunia sehari, itu payah. Ya. Tapi itu di luar kawalan kita, Datuk. Malaysia bukan negara OPEC sebab negara kita tidak banyak mengeluarkan minyak dibanding dengan negara-negara OPEC. Kita negara yang ke-28 pengeluar minyak dalam dunia, bukan nombor 8, nombor 28. Namun minyak yang kita keluarkan itu minyak yang bagus, lebih kurang 700,000 tong sehari, dan kita ekspor minyak itu dan kita dapat sedikit pulangan, ya. Pulangan itu 30 bilion begitu. Tetapi bajet kita 273 bilion, ya, keperluan kita. Oleh kerana itu ia memenuhi sebahagian daripada keperluan bajet kita. Apa yang penting ialah sekarang ini harapan kita OPEC tidak bersidang untuk mengurangkan pengeluaran minyak dan minyak naik kembali. Janganlah, harapan kita jangan begitu. Kalau dia dalam sekitar sekarang atau turun, alhamdulillah, ya. Namun kita akan kerugian juga dari segi hasil minyak. Dan ada orang mencadang supaya kerugian daripada hasil minyak itu mengenakan cukai jualan kepada minyak. Saya tak berapa setujulah, nampak gaya, ya. Kerana keputusan telah dibuat tentang GST terhadap tak akan RON ada 95. pun 1 April pun tak akan ada cukai. Oleh kerana itu alang-alang tak ada cukai, tak payah ada cukai lah. Dalam masa Itu kekal. 4 bulan 21 hari 2 jam Setiap masa 26 kita minit ini. Itu jaminan daripada kerajaan. Walau apapun kedudukan harga minyak, maka 1 April nanti tidak akan ada kesan. kena GST, ya. Tidak akan kena Cuma GST. kita nantikan turun harga 70 ke 75, jaminan Datuk supaya kita menggesa kerajaan untuk menurunkan harga. Pernah ke turun harga petrol? Salam ni. Salam. Akad dia ni sini. Ni saksi akad ni satu Malaysia tengok. Itu dia, Datuk. satu Malaysia tengok. Saya akan berusaha untuk memohon kepada Menteri Kewangan 2 dan Menteri Kewangan 1 yang Muhammad Perdana Menteri mencadangkan supaya rakyat minta harga minyak turun. Apabila sampai 70 hingga 75 di bawah paras harga subsidi, maka kita sama-sama berdoa supaya cita-cita itu tercapai. Mudah-mudahan julung-julung kalinya kita menyaksikan harga minyak turun. Kalau turun 70 ke 75, Datuk. Jadi maknanya kena buat solat hajat lah turun ke 70. Tapi tak terhenti di situ sebab tadi Datuk juga memberikan satu cabaran. Turun harga minyak ni, turun atau tidak harga barang. Itu satu kerja lain pula tu. Itu satu kerja yang penting. Ya. Itu kerja lain pula tu. Sebab sekarang ini apabila hari itu kita tarik 2%, subsidi minyak, maka minyak naik 2%, sibuk satu negara bahawa barang akan naik. Memang, ya, ada sikit kenaikan-kenaikan yang tertentu, namun harapan kita janganlah dinaikkan teruk sangat. Kerana katalah, kalau kita bawa tepung, tepung 1 lori 100 beg dengan harga RM2 sebelum ini, kita sebenarnya boleh menyerap untuk tidak menaikkan harga tepung itu dengan membawa 110 guni ataupun beg yang membawa tepung itu, tambah 10 beg lagi supaya harga akibat daripada kenaikan minyak itu boleh diserap. Jadi tepung tak perlu naik harga. Itu satu kaedah yang satu kaedah sebenarnya. Bijaksana sebenarnya, boleh tak terfikir sebelum ni tambah lagi 10 guni. 10 guni. Jadi tidak ada sebab kenapa harga tepung itu perlu naik, dan tak ada sebab kenapa roti canai perlu naik 2%. Betul. Kerana kita tambah guni tepung dalam lori yang membawa tepung. Betul, itu satu kaedah. Nampak macam kalau ada ruang lagi lah, Datuk. Ada. Kalau ada ruang lagi. 0322829062, kita mula mengangkat soalan yang dikemukakan di Facebook dan juga Twitter, dan mungkin kita kongsikan dahulu soalan kuis yang kedua. Kalau sempat untuk kita kongsikan soalan kuis yang kedua, boleh kita bersedia dengan soalan yang berikutnya. Ramai yang ternanti-nantikan ingin merebut RM100 yang disediakan. Jadi cara menjawabnya menggunakan email. Soalan kuis, berapakah kadar cukai GST yang dikenakan ke atas pengangkutan awam di Malaysia? Ini ada trik sikit. Ada trik sikit. Kalau tak berhati-hati ni rugi, tak dapat RM100 ni. Makanya nanti naik LRT kena bayarlah GST. Kalau okey, A dikecualikan, B 10%, C 6%. Jadi pilihannya, cara untuk menjawab, anda jawab melalui email. Kita hanya menerima jawapan melalui email saja. Typekan jawapan ke alamat email. Alamat email kami adalah gst101@rtm.gov.my. Berikan nama, berikan my card dan berikan nombor telefon anda. Ini alamat emailnya, nama, my card dan juga nombor telefon. Itu syaratnya. Kalau tak letak 3 nama ni, kita tak menganggap itu jawapan yang sah. Jawapan yang pertama, sudah ada pemenang. Masya Allah, lajunya pantas betul. Ada
Saya tak sempat habis baca alamat lagi dah ada orang jawab. Ya, Agaknya dia dah tunggu template jawapan je Datuk. Dia tunggu nak send. Nampak saja. sangat rakyat semakin memahami. Okey. Itu satu berita baik kepada Pantas. kita. Rakyat semakin memahami apakah itu GST. Okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Datuk, ada soalan dari Twitter yang saya ingin angkat kerana Okey. tadi menurut Muhammad Najib Kausar, tadi kita menjelaskan tentang bagaimana Datuk memberikan option tadi. Lihat kedai Cina, kalau tak turun harga pergi kedai India, pergi kedai Melayu. Soalan dia ni mudah tapi saya rasa elok kita tangani. Dia kata kalau pergi ke pasaraya, saya pergi pasaraya, mana satu nak kenal GST tak GST ni? Jadi dia tak tahu ni, kalau besok 1 April dia pergi, apa yang rakyat sebagai rakyat ni, orang marhain ni, dia pergi kedai pasaraya ke ni barang-barang mana nak tahu? Dia tidak susah. Barangan makanan itu tak kena GST. Okey, Itu, semua? Itu. Hampir semua ya, Okey. barang makanan. Beras, tepung, gula, rempah ratus, garam, cencaluk, budu, belacan, semua makanan laut, semua jenis sayur-sayuran, semua jenis ulam-ulaman, semua jenis buah-buahan, daging, ayam, telur ayam, itik, telur itik, khinzir. Okey, pun ada. Pun tak kena GST. Ya. Semua barang-barang itu nanti apabila kita beli di pasaraya, dia akan ada dua dalam satu resit bil itu, sebelah atas yang tak kena GST, sebelah bawah yang kena GST. Lepas itu GST itu hanya dikenakan kepada yang kena. Yang tak kena itu tidak akan dikira 6%. Ya. Yang sekarang ini pun kena 5% atau 10%. Jangan terperanjat. Ni kenapa kena ni? Kenapa kena 6% ni? Aku tak nak bayar. Tak boleh macam itu. Sebab sekarang pun dah kena 5 dan 10. Yang kesan akhirnya 8 dan 15. Bagaimana yang kita sebut tadi. Ya. Oleh kerana itu, jangan risau. Takut nanti kita pergi pasaraya, kita tak berapa yakin betul ke ni ya. Bererti kita dah asingkan dalam sistem pengkomputeran ataupun perakaunan ataupun sistem yang memproses segala barangan yang kita beli itu ada dia punya kod yang tertentu yang mana barangan kena GST, barangan yang tidak kena GST. Ya, jadi semua kod itu akan boleh dikenal pasti sewaktu di pasaraya? Ya, kerana ada shoppers guide. yes. Dan sepatutnya kita dah hafal pun barangan tak kena GST ni. Dia sebelum 1 April dia belum hafal lagi, tapi nanti besok 1 April baru dia akan mula hafal. Datuk, ada soalan Datuk ya. Yang bertanyakan Majid, dia kata sudah pelaksanaan sepatutnya menjelang 1 April, tapi sudah ada yang mengenakan pada resit sudah ada tertulis GST sekarang. Ya. Jadi dia terkejut ni. Macam mana boleh Saya- dah ada GST sekarang ni? Saya sudah menyebut dalam sidang media bahawa perkara itu sebenarnya tidak patut berlaku. GST yang disebut dalam resit yang berkaitan itu sebenarnya sales tax, service tax. Bukan GST. Bukan GST, service tax ataupun cukai perkhidmatan. Yang pada saat dan ketika ini apabila kita pergi restoran yang tertentu memang ada 6% cukai perkhidmatan. Dan kalau kita bayar top up ada 6% cukai perkhidmatan, kalau kita bayar Astro ada 6% cukai perkhidmatan, service tax kalau kita pergi hotel ada 6% cukai perkhidmatan, dan kemudian security guard tu pun ada 6% cukai perkhidmatan. Dan 6% cukai perkhidmatan ni sejak tahun 75. Dan 6% ini akan terus kekal 6% pada 1 April tahun 2015. Masalahnya ialah terminologi ataupun terma yang digunakan oleh pekedai ini. Mereka meletakkan GST. Apabila kita tanya, GST belum laksana lagi. Dia kata GST sini government service tax. Ya, itu tak betul. Itu yang menjadi mengelirukan. Ya, tidak ada bukan goods and service tax yang akan dilaksanakan. Okey. Tidak ada istilah government service tax. Tidak ada. Yang ada cuma service tax. Okey. Iaitu cukai perkhidmatan. Itu sahaja. Dia boleh letak sama ada service tax ataupun SST. Okey. Dia tak boleh letak GST. Dia tak boleh letak government service tax. Tak ada istilah government service tax. Service tax sahaja. Tapi ada satu lagi Syed yang agak menggelurkan iaitu service charge. Okey. Itu bukan cukai, itu charge yang Itu dikenakan. charge ataupun tips. Kalau kita pergi restoran yang besar dia ada 10%. Kalau kita pergi hotel yang tertentu ada 10%. Kebanyakan hotel ada 10%. Okey. Yang 10% itu kerajaan tak ambil Syed. Okey, itu dikenakan oleh pekedai. Oleh restoran itu dan juga oleh hotel itu ya. Okey. Sebenarnya sepatutnya 10% itu kalau kita makan RM100, RM10 itu yang kena 10% itu sepatut dibagi kepada orang yang bekerja di hotel Pelayan. yang berkenaan. Ya. Ya. Orang yang bekerja di restoran yang berkenaan. Dulu dipanggil tips. Kalau kat luar negara dipanggil tips. Tips ini
kalau mereka tak nak kenakan pun tak apa sebenarnya. Kalau mereka tak kenakan, bererti hotel itu 10% lebih murah daripada hotel lain. Ya. Dan restoran itu 10% lebih murah daripada hotel lain. Dan kita telah membuat keputusan pada tahun hadapan kita harapkan segera dilaksanakan, iaitu 10% yang dipanggil service charge itu dipanggil restaurant charge. Okey. Charge restoran. Ini hanya restoran saja. Dan hotel. Okey. 10% charge hotel. Jadi rakyat akan tahu bahawa 10% itu kerajaan tak ambil. Okey. Sekarang ini, apa benda ni? Dah ada 6, dah ada 10, dah jadi 16-nya apa hal? Apa banyak sangat nak ambil duit kami ni? Sebenarnya 6% sahaja yang kerajaan ambil dan kita kutip dan kita kumpul, kita kembalikan pada rakyat. Yang 10% itu mereka kutip, mereka kumpul. Ada yang disimpan kepada syarikat dan tidak bagi kepada pekerja hotel dan tidak bagi kepada pekerja restoran. Jadi sebagai pengguna bagaimana mereka perlu react kepada perkara begini? Mereka boleh tidak membayar 10% itu. Boleh ya. Kalau katalah pergi restoran, dia tunggu nak makan kotiau goreng. Macam sedap je. Dekat hotel mahal sikit lah. Kalau nak makan kotiau goreng, tunggu sampai 45 minit tak siap-siap. Macam dia pergi buat kotiau baru. Sebab ada 10%. Itulah. Dia lambat dah sikit. Tetapi kalau dia siap dalam 10 minit, bolehlah kita bagi tips ataupun servis charge 10% itu. Tapi kalau tunggu lama, buat apa nak bagi? Itu Jadi dia. itu optional. Optional sebenarnya. Okey, saya ada Tetapi- soalan berbangkit daripada ini Okey. juga. Nanti kita akan pertajam sikit seketika nanti 0322899062. Mamak GST ni dia rajin. Okey. Dan dia nakal sikit. Jadi dia nak kongsi lagi apa dapatan dia di lapangan. Kita bersama Mamat silakan, GST. Mamat. sekejap. Cik, nak pergi mana ni, Cik? Santai dah nak. Boleh. Saya nak ke pantai dalam, Cik. Ke pantai dalam. Dekat je, insyaAllah. Saya dengar sekarang ni kerajaan nak memulakan pelaksanaan GST. So, saya ingat taksi ni pun kena GST juga ke? Oh, Cik jangan risau, Cik. Perkhidmatan awam tidak dikenakan GST. Setahu saya lah kan, perubatan pun tak dikenakan GST. Ada setengah barang pun macam sayur, susu tepung, semua tak kena GST tu, Cik. Apa tu GST sebenarnya? GST ni sebenarnya jadi Cik tak perlu risau. GST ni dibuat sebab nak menstrukturkan kembali sistem percukaian dekat negara kita ni, Cik. Supaya kalau lepas ada GST ni, dia lagi telus, efisien dan mesra kepada semua orang. Saya tahu pasal GST ni pun sebab banyak sekarang ni dekat TV dah cakap pasal GST, dekat radio, surat khabar. Banyak sekarang ni informasi berkaitan dengan GST ni. Kalau Encik nak lebih lagi tahu pasal GST ni, ada laman web kerajaan. Dia menerangkan apa itu GST dan kelebihan GST kepada kita. Pantai dalam dah nak sampai, Cik. Lagi satu, Cik. Kalau Cik nak tahu informasi yang lebih dalam lagi berkaitan dengan GST ni, Encik jangan lupa tau. Tengok TV1, hari Ahad 9 malam. GST 101. Rancangan Bual Bicara. Dia membincangkan berkenaan dengan GST tu, Cik. Jangan lupa tengok tu. Seronok rancangan tu. Okey. Terima kasihlah kerana memberi informasi pada saya ni. Dah sampai kan, Cik? Cik dah sampai dah. Nak duitnya? Terima kasih. Tak kena GST kan? Tak. Oh, mak GST rupanya.
Mamat GST dah jadi pemandu teksi. Oh, menarik, menarik. Tapi saya ingat tadi nak tukar jadi Minah GST. Rupanya Minah GST, Mamat GST masih tak Dia tunjuk jadi muka. pemandu teksi. Dia jadi pemandu teksi. Itulah saya kagum juga macam mana pemandu teksi ni. Banyak Dia istilah. bukan hanya perkhidmatan teksi sahaja yang tidak kena GST, perkhidmatan pengangkutan secara umum ya, pengangkutan kereta api, kemudian pengangkutan sungai, kemudian bas, semua tak kena GST. Selain daripada itu ada perkhidmatan-perkhidmatan lain, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kesihatan, jual beli rumah, sewa rumah, itu semua tak kena GST dan produk-produk perbankan banyak yang tak kena GST. Itu antara perkhidmatan kerajaan tak kena GST. Katalah nak bayar cukai yang tertentu ataupun kita nak bayar saman yang tertentu, itu Nanti tidak tengok ada. saman ada GST pula. Oh, 300 tambah GST tak ada. Saman tidak ada GST. Selain daripada itu di PBT, PBT juga tidak ada kena GST, cukai pintu, cukai tanah dan sebagainya tidak ada GST. Banyak betul yang tak ada GST. Apa Banyak. benda yang kena GST? Itulah Pakaian. apa yang tinggal. Saya pakaian nampak bukan main lagi merah pada hari ini. Tajaan RTM. Tajam. Lagi tak ada kena GST tu. Kasut ada GST, pakaian ada GST ya, dan kereta di GST. Tapi sekarang ini pun ada SST. SST 10% kepada kereta, 10% pada pakaian, 10% kepada perabot, 10% pada barangan elektrik. Selepas ini 10 itu jadi 6. 10 itu pula ada kesan cukai atas cukai yang saya sebut tadi. Sekarang ini apabila GST tidak akan ada lagi kesan cukai atas cukai. Dan satu lagi saya nak maklumkan apa kebaikan GST ni. Apa kebaikan GST ni. Berapa minit lagi ni, Syed? Oh, kita ada lebih kurang 10 minit gitu. 10 minit. Datuk risau. Masa tak ada GST, Datuk. Datuk tengah risau. Masa tak ada GST. Nampak macam sekejap sangat. Satu faedah daripada GST ni yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, antaranya faedah akibat daripada GST ini untuk orang kampung BRIM dapat naik daripada 650 kepada 950. Kemudian yang 450 kepada 750, yang 300 kepada 350. Itu satu faedah GST boleh menaikkan BRIM. Satu lagi, kerana kita laksanakan GST maka cukai pendapatan rakyat diturunkan. Kita kenakan GST, kita boleh turunkan cukai 1 hingga 3 mata peratusan cukai pendapatan rakyat. Dan kemudian cukai syarikat boleh kita turunkan 1%, cukai korporat kita turunkan 1%, serupalah tu korporat dengan syarikat. Dan satu lagi ialah cukai koperasi kita turunkan 1%, cukai PKS, perusahaan kecil dan sederhana pun kita turunkan 1% kerana GST. GST boleh menurunkan cukai. Itu apa maksudnya? Maksudnya ialah kutipan daripada 13 bilion kepada 23 bilion, 9 bulan pada tahun hadapan, daripada bulan Mei sampai bulan Disember. Sepatutnya 13 bilion sahaja kita dapat daripada SST, tapi dengan GST kita dapat 23 bilion. 10 bilion tambahan itu kita kembalikan kepada rakyat, Syed. Kita tak simpan. Bukti kenapa kita kembalikan kepada rakyat? Kita turun cukai pendapatan, kita turun cukai syarikat, dan satu lagi ialah kita bagi BRIM kepada rakyat. Tapi saya nak beritahu, BRIM ini hanya sementara. Sementara tu sehingga bila? Aku janji Barisan Nasional BRIM ni sehingga tahun 2018, 5 tahun. Dalam masa 5 tahun dia jadi 1,200. Sekarang ini 950. Mendaftar jangan tak daftar BRIM ini. Kemudian daftar itu berdasarkan kepada pendapatan ya. Dan kita nak maklum di sini bahawa BRIM ini membantu membayar sebahagian daripada kos sara hidup kita, kos dapur, kos belanja dapur ya. Belanja dapur rakyat di kampung ini 3 bulan tu ditanggung oleh kerajaan. Belanja dapur rakyat di kampung lebih kurang RM300 sebulan. Kalau tak cukup 300 BRIM itu pada bulan Januari, pada bulan Mei, pada bulan September itu, kalau tak cukup maka kita tambah lagi dengan RM100 anak sekolah. Kalau anak sekolah seorang 100, anak sekolah 5 orang 500. Tak cukup 300 campur 100 itu kita tambah dengan 250 voucher buku. Tak cukup 250 itu campur 100 campur 300 ada 6 barangan subsidi, Syed. RON 95 subsidi, diesel subsidi, tepung subsidi, minyak masak subsidi, gas memasak subsidi, beras ST15 subsidi. Ya, campur semua sekali itu, campur dengan 300, campur dengan 100, campur dengan 2,500. Lepas tu kalau tak cukup dengan itu juga, pergi klinik dan hospital dapat percuma. Satu Malaysia.
bayar RM1 aja. Ya. Obat tu dikira macam percuma. Obat yang segenggam tu umpama yang percuma. Mana ada kerajaan yang baik macam ini kecuali kerajaan Barisan Nasional saya. Itu. Kerajaan Barisan Nasional membantu rakyat dengan pelbagai perkara. Ramai yang menunggu turun minyak 70 ke RM75. Akad dah bagi tadi, Datuk. Datuk, ada soalan lagi ni. Sebelum tu, soalan kuis yang ketiga ramai yang menantikan ni. Ada yang dah menjawab soalan ketiga. Belum keluar soalan, ada yang menjawab. Sabar. Ini soalan tak bocor. Soalan tak bocor. Kita pun tak tahu soalan semua dari pihak custom. Kita kongsikan soalan yang ketiga. Nyatakan barangan di bawah yang tidak dikenakan GST. Mana satu yang tak kena GST ni? Nyatakan barangan di bawah yang tidak dikenakan GST. A, pilihannya sabun cuci. B, susu bayi. C, roti kismis. Ini ada trik juga ni. Ya. Kena berfikir juga ni mana satu yang tidak dikenakan. Jadi jawapan yang terpantas, cara menjawab menggunakan email gst101@rtm.gov.my. Berikan jawapan, berikan nama anda, my card dan nombor telefon. Jawapan pertama yang betul akan memenangi RM100. Ada yang cuba berkali-kali. Minggu lepas dia cuba, dia gagal. Cuba minggu ni. Tapi kita bagi jaminan Terus mencoba. Yang menang minggu lepas tak menang minggu ni. Kita akan tapis. Tadi saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu program bersama Bakti, Badan Amal Kebajikan Tenaga Isteri Wakil Rakyat. 20-30 ribu orang datang dataran Putrajaya. Perdana Menteri pesan, be proaktif. Kita hendaklah menjadi orang yang proaktif. Tanpa disuruh kita buat. Kalau kita nak mendapatkan kejayaan, kemudian kita hendaklah mengejar impian, be proaktif untuk mengejar impian. Berarti kita ni jangan macam pahat dan penukul, tukul, ditukul Sekali ketuk sekali jalan. Jangan macam itu. Kita hendaklah membuat segala kerja-kerja kita dengan kreatif macam ini. Mana ada kerajaan suruh buat GST 101 ni? Tetapi kerana RTM proaktif, maka dia buat program GST 101. Terima kasihlah. Kita nak bagi ini ventilation sebab ramai yang masih lagi keliru. Saya pun bila dapat WhatsApp tu pun perlukan jawapan juga. Datuk, ada yang bertanya ni Datuk ini soalan rakyat semua ni yang bertanyakan tentang kalau nanti dilaksanakan GST, apakah GST itu akan terpamer, terzahir pada resit-resit pembelian? Bagaimana? Adakah itu sebahagian daripada harga ataupun di luar daripada harga? Maknanya 100 tambah 600 ataupun 600 itu sudah berada dalam harga barangan. Bagaimana nanti? Dalam harga barangan itu tidak ada. Dia yang sepaham saya dicampurkan semua sekali, lepas itu baru dikalikan dengan 600. Begitu. Dan itulah kaedahnya dan kita ada softwarenya dan untuk membeli software itu pun kerajaan bantu RM1,000 untuk syarikat-syarikat. Kemudian ada yang pihak sebelah sana kata SST ni bagus, GST ni tak bagus. Tapi saya dah maklum tadi, SST ni ada cukai atas cukai, orang boleh lari cukai. Ekspor kita sekarang ini ada elemen cukai. Dengan GST, tidak ada cukai untuk ekspor. Jadi barangan kita akan jadi lebih laku di pasaran antarabangsa. Saya pun tak faham kenapa orang sebelah sana tak setuju. Pembangkang ni kenapa tak setuju. Kenapa pula nak setuju ekspor kita ada cukai? Kenapa pula nak setuju kita melindungi orang yang lari cukai ni? Apa yang dipanggil sebagai 30% black economy tadi, kenapa kita perlu setuju? Jangan setuju tentang perkara itu. Oleh kerana itu, SST ni ada banyak kelemahan. Itu sebab kita nak tukar pada GST. Ada 160 negara dah laksana. Takkan negara-negara itu silap, dan tidak ada negara-negara itu yang menarik balik selamanya. Ada 6 negara berhenti sekejap tapi lepas itu disambung balik sampai sekarang tak berhenti-berhenti melaksanakan GST ni. Ada orang kata 600 ni akan naik lagi lepas ni. Saya nak maklumkan bahawa SST yang sejak tahun 72 dan 75 itu hanya sekali je naik. 72 sampai sekarang, 75 sampai sekarang hanya sekali naik. Dan kita berharap agar perkara kerisauan-kerisauan ini tidak berlaku. Ada pula pembangkang cadang dipanggil inheritance tax, iaitu cukai pesaka. Tetapi saya nak maklumkan di sini bahawa Ketua Pembangkang ketika dia jadi Menteri Keuangan pada tahun 1991 memansuhkan inheritance tax, cukai pesaka itu. Tiba-tiba baru-baru ni dia pula cadang. Dia yang mansuh, dia yang cadang. Pada bajet tahun 1992, dia kata nak buat GST tahun 1993. Dia setuju tu dalam ucapan bajet. Tahun 92 nak buat GST tahun 93. Baru-baru ni tak setuju pula GST. Apa hal?
Kemudian dicadang pula CGT, ya, apa yang dipanggil sebagai capital gains tax, ya. Okey. Capital gains tax ini ialah cukai ke atas modal. Keuntungan, ya. Apabila perkara itu dilaksanakan, Singapura tak buat capital gains tax ini. Maka pelabur-pelabur ini, dia pelabur ni ada dua jenis, satu FDI, satu DDI. FDI itu apa dia? Pelaburan langsung luar, DDI itu ialah pelaburan langsung dalam. Maka larilah ke negara lain. Ini yang kita khawatir. Ya. Oleh kerana itu, sabar dulu. CGT kita jangan buat dulu, ya. IT itu, inheritance tax itu, cukai pesaka, kita dah mansuh-mansuhlah, ya. Yang CGT ini kita tak buat lagi, kita tak tahu bila kita buat, kita tak buat lagi pada saat dan ketika ini. Belum masanya, kita nak buat GST dulu, ya. Maka kita pastikan bahawa GST ini dilaksana dengan baik dan berkesan untuk memansuhkan SST. Ada orang kata ini cukai baru. Tidak, ini bukan cukai baru. GST bukan cukai baru. Cukai mengganti cukai yang kita mansuh. Kalau cukai baru tu ceramah kat kampung. Oh, selama ini kita tidak kena cukai, lepas ini kita kena cukai. Itu apa yang dinyatakan oleh pembangkang. Tapi Kerajaan Barisan Nasional tidak begitu. Kita ingin memansuhkan SST dan mengganti dengan GST yang jauh lebih baik, dan tibalah saat dan ketikanya apabila 1 April nanti kita melaksanakan. Okey. Saya nak tambah tagline rancangan ni, Datuk. Ya. GST 101, tanya segalanya akan dijawab dengan sabar. Sebab Datuk jawab banyak kali dah ni. Tapi kita kena ulang dan ulang semula untuk kita memberikan kefahaman yang tepat. Keputusan kuis sudah pun ada, Datuk. Kita kongsikan siapakah yang menang RM100 setiap satu untuk minggu ini. Pemenang-pemenang berikut: Maizatul Zakaria, Azmi Nazrin dan Nazatul Hazmi. Tengok orang-orang muda semua, Datuk. Minggu lepas semua orang-orang muda jawab tu, tak lahir tahun 96 tu. Orang-orang muda yang pandai jawab yang betul. Bagus. Dia ketungku je nak menjawab. Jadi dan tahniah. Kita harap juga anak-anak muda kita memahami tentang cukai ini, ya, terutama yang di pengajian tinggi. Tadi saya bersama dengan mereka lebih kurang 500 orang di Kementerian Kewangan daripada Gen Nexter tadi. Kita panggil Carnival Generasi Pewaris Gen Nexter, dan sebahagian daripada mereka hadir dalam taklimat GST. Pelajar-pelajar universiti, wah, mereka mula memahami. Saya amat gembira. Anak-anak muda kita mula faham tentang GST ini. Percayalah bahawa kerajaan bukan nak buat yang tidak baik pada rakyat. Kerajaan inginkan perkara yang baik untuk rakyat. Apa yang kerajaan buat adalah untuk kebaikan rakyat. Oleh kerana itu, GST ini juga kita kutip, ya, kemudian kita kumpul, kemudian kita perbincangkan, kita serah kembali pada rakyat dalam pelbagai program pembangunan dan program pendidikan. Satu lagi tentang kos sara hidup ni, alang-alang kita dah di TV ni, berapa saat lagi ni? Tinggal lagi 2-3 saat je, 2-30 saat saja. Ada 3 perkara saya harap kita dalam bajet tahun 2015. Kalau kita ingin menyerap segala kos hidup yang meningkat ini, pertama, kaedahnya ialah pendidikan. Pendidikan tinggi, maka gaji tinggi boleh menyerap kos hidup yang tinggi. Kemudian menggunakan apa yang dipanggil sebagai kemahiran. Kemahiran tinggi, maka kos sara hidup yang tinggi itu kita boleh serap kerana gaji tinggi. Dan yang ketiga, berniagalah. Berniagalah. Itu solusinya. Datuk, carilah pendapatannya lebih dengan berniaga. Ada orang yang teruja tadi, Datuk. Kita buat akad tadi. Dia minta kita salam lagi sekali. Turun minyak 70-75, maka Datuk akan berjanji. Akad ni. Saya dengan ini berjanji apabila minyak dunia turun kepada US dollar 70 hingga 75 satu tong, maka saya akan berjumpa dengan Perdana Menteri dan cadangkan kepada beliau supaya RM2.30 minyak RON 95 itu diturunkan. Maka dengan ini saya terima janjinya, Datuk, disaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita tunggukan penurunan tu. Jangan janji OPEC tak minta pengeluaran dihentikan. Terima kasih, Datuk, dan jangan lupa untuk terus bersama GST 101. Anda tanya segalanya tentang GST di sini. Ahad 9 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.